لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, pertamanya maka kita membanyak syukur pada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala masih lagi memanjangkan usia kita dan diberikan peluang kepada kita untuk sama-sama kita melakukan amal ketaatan, taati melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala yang pertama, iaitu solat. Dan mudah-mudahan umur kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini dapat kita isi dengan perkara yang baik, supaya mudah-mudahan akhir kehidupan ataupun akhir hidup kita ini akan diberikan ganjaran husnul khatimah oleh Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat mati Allah Subhanahu wa taala, sambung di dalam surah Al-Baqarah ayat 30 hingga 33 insya-Allah. Sebelum minggu lepas minta maaf tidak dapat datang sebab ada program. Jadi program urusan Seri Perdeka Baginda kita boleh datang lah. Bukan tidak mau datang, tapi tidak dapat datang. Jadi ingatnya mau cadang, mau pindah hari Sabtu baru ni pun urusan Seri Perdeka Baginda juga. Surah Al-Baqarah ayat 30 insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'ala al-malaikati faqala anbi'uni bi asma'i ha'ula'i in kuntum shadiqin. Qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Qul qala ya Adam anbi'hum bi asma'ihim. Falamma anba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Sadaqallahul azim. Maksudnya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka bertanya tentang hikmah ketetapan Tuhan itu dengan berkata, adakah engkau, wahai Tuhan kami, hendak menjadikan di bumi itu orang yang akan membuat bencana dan menumpahkan darah, yakni berbunuh-bunuhan, padahal kami sentiasa bertasbih dengan memujimu, yakni mensucikanmu. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui akan apa yang kamu tidak mengetahuinya. Dan dia telah mengajar Nabi Adam akan segala nama-nama benda dan gunanya. Kemudian ditunjukkannya kepada malaikat, lalu dia berfirman, terangkanlah kepadaku nama benda-benda ini semuanya jika kamu golongan orang-orang yang benar. Malaikat itu menjawab, Maha suci engkau ya Allah, kami tidak mempunyai pengetahuan selain dari apa yang engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya engkau jualah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Allah berfirman, wahai Adam, terangkanlah nama benda-benda ini semua kepada mereka. Maka setelah Nabi Adam menerangkan nama benda-benda itu kepada mereka, Allah berfirman, bukankah aku telah katakan kepada kamu bahawasanya aku mengetahui segala rahsia langit dan bumi, dan aku mengetahui akan apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan. Muslimin dan muslimat mati Allah Subhanahu wa taala, saya kira sudah faham. Mungkin, kalau lagi mungkin
saya yakinlah sudah faham daripada yang hadir pada malam ini berkenaan tentang ayat ini, iaitu tentang satu sejarah bagi manusia dan juga sejarah bagi bumi ini, iaitu bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah merencanakan suatu perancangan, iaitu Allah Subhanahu wa taala ingin menjadikan di atas muka bumi ini salah satu daripada makhluk ciptaannya, iaitulah manusia, untuk dijadikan sebagai khalifah. Dan ini adalah satu dialog antara Allah Subhanahu wa taala dan malaikat. Dialog ni cuma bukan jangan kita bayangkan dialog macam kita bercakap ni lah, sebab ini lain caranya, tidak sebagaimana makhluk sesama makhluk berdialog ataupun berbicara. Dan ayat ini Allah Ta'ala datangkan dengan wa'iz. Kalau tuan-tuan tengok dalam Al-Quran, apabila didatangkan wa'iz ataupun iz, iaitu ingatlah. Maknanya ada satu benda penting yang Allah Subhanahu wa taala ingin sebut di dalam Al-Quran. Al-Quran ini penting, semua penting. Yang pula ada bilang ada yang tidak penting, tidak, tapi ada perhatian lebih. Apabila Allah Ta'ala sebut dengan iz, iaitu ingatlah. Apa dia? Apabila Allah Subhanahu wa ta'ala berkata kepada para malaikat, dan malaikat ini adalah di antara makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang hampir dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menjadi tentera kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana yang kita tahu malaikat ini adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada apa? Tanya pula. Yang mau jawab. Rupanya tanya pula. Tu kita tahulah. Kita tahu, kita lupa. Manusia daripada tanah. Malaikat daripada apa? Cahaya. Adalah daripada nur ataupun cahaya. Mana tahu dia tidak tahu kan? Tidak heran jugalah. Yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada cahaya, yang mana mereka ini tidak makan, tidak minum, tidak melanggar, ataupun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Itulah sifat malaikat, tidak mengingkari apa yang Allah Taala perintahkan kepada mereka, dan menunaikan apa, melaksanakan apa yang diperintahkan. Dan malaikat ini sebagaimana yang kita sudah maklum, tidak terkira banyaknya, tidak, hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui berapa bilangan malaikat. Cuba dalam hadis ada sebut bilangan malaikat ni, satu hari 70,000 malaikat akan masuk kepada arasy Allah Subhanahu wa taala. 70,000 satu hari. Daripada alam ini mula dicipta. Bayangkan. Masuk tidak keluar. Bukan check in check out, check in check out. Masuk dan tidak akan keluar. Jangan tanya saya lah apa dia orang bikin di sana. Dia kata, apalah dia orang bikin sana, mana aku tahu. Bukan kerja kita lah untuk tahu. Tapi mana ceritanya, banyaknya malaikat ini. Dan yang kita wajib ketahui, nama malaikat yang wajib kita ketahui adalah 10 orang. Kalau tidak hafal sekalipun, sekurang-kurang tahulah nama malaikat ini. Dapat beza mana satu malaikat, mana satu nabi. Jangan pula hantam. Macam sebut itulah, Israel nabi bahkan. Bagus suka tu Israel petang-petang tu. Pergi pandang di celah-celah nikah tu dengar. Tidak dapat apa, tidak apa, yang penting dapat beza. Mau bagi nama anak, ada nama anak saya dengan siapa yang ada di Keningau, di Tambunan. Nama anak-anak dia kebanyakan nama malaikat. Siapa tu?
Mikail biasa lagi lah. Mantap Israel. Israfil boleh lagi. Salah tidak salah. Jumlah. Israel mana? Mana Israel? Tidak tahu kan Israel mana? Tak payah datanglah kalau boleh. Kita tulang begitulah kan. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada malaikat, iaitu satu perancangan daripada Allah Taala, iaitu Allah Taala ingin menjadikan di muka bumi ini seorang khalifah, iaitu pemimpin yang akan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, yang akan menjalankan hukum hakam bagi Allah Subhanahu wa taala sebagaimana hukum hakam yang Allah Taala turunkan melalui syariat, melalui agama itu. Jadi sudah tentulah ada suatu makhluk ataupun suatu golongan yang akan menjadi kita panggil perintah angkat yang buat ni bang. Apa tu? Yang akan melaksanakan, pelaksana. Pelaksana hukum hakam Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini. Jadi ini adalah satu perancangan daripada Allah Subhanahu wa taala, yang mana manusia akan tinggal di sana, hidup di sana, dan akan yang paling utama adalah untuk melaksanakan hukum hakam Allah Subhanahu wa taala di kalangan manusialah, bukan sapi pula, di kalangan manusia. Dan apabila Allah Subhanahu wa taala merencanakan sedemikian, malaikat pun bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pertanyaan malaikat ini bukannya pertanyaan ingkar kepada Allah. Kalau ikut kita baca ni, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Mereka bertanya tentang hikmat ketetapan Tuhan itu dengan berkata, adakah engkau wahai Tuhan hendak menjadikan di bumi ini itu orang yang akan membuat bencana dan menumpahkan darah? Malaikat ini bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan muta'ajjibin, ta'ajjub dan musta'alimin, mau tahu. Kenapa begini? Pertanyaan kita pun boleh faham juga, ada orang tanya kita sebab dia mau tahu. Dan banyaklah jenis pertanyaan ni, banyak jenis. Mau tahu, tahu tapi tanya juga. Ada dua maksud. Satu mau tes, satu tanya bagi pihak orang lain. Ada juga dia tahu tapi saja tanya. Macam mana kalau begini-begini? Sebab dia tahu, mungkin ramai tidak tahu. Yalah, ustaz di depan pun ada kita tidak perasan juga. Maksudnya apabila ditanya demikian, banyak soalan itu benda yang penting untuk orang awam. Dan ada juga pertanyaan sebagai pertanyaan hanya untuk mengolok. Tanya tu macam saya sebutlah, kalau anak kita terjatuh apa bermain tadi, sebab tu sudah kita pesan kepada jangan main licin tempat ni. Dia main jatuh. Saya tanya, sedapkah? Tanya tapi pertanyaan kali dia panggil mengolok. Dan bagaimana mereka bertanya, wahai Tuhan, wahai ya Allah, bagaimanakah engkau ingin mengangkat manusia untuk menjadi khalifah di atas muka bumi ini, sedangkan yang mana zuriatnya akan boleh melakukan kerosakan, maksiat, penumpahan darah yang disebut di sini. Mereka tanya, may yufsidu fiha, melakukan kerosakan, wa yasfiku dima,
dan menumpahkan darah, yakni berbunuh-bunuhan. Jadi kerana apa? Manusia ini tidak sebagaimana malaikat. Manusia tidak, dia berbeza dengan malaikat. Manusia ada keinginan, malaikat tidak ada hawa nafsu. Jadi, dan manusia ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada tanah. Lalu seolah-olahnya malaikat sudah mengetahui bagaimana manusia ini boleh melakukan kesalahan ataupun yang disebut dalam ayat ini kerosakan dan saling berbunuh-bunuhan. Dan soalan ini bukan soalan membantah ataupun tidak setuju ataupun ada hasad dengki. Kenapa awak jangan kita lah? Kenapa kasi dia? Sedangkan kami ada. Sebab malaikat kata wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sedangkan kami sentiasa memujimu, mensucikanmu. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjawab, daripada mana kamu tahu akan hal demikian? Maksudnya ini adalah berkait dengan perkara gaib. Jadi macam mana kamu boleh bertanya sedemikian, sedangkan Allah Ta'ala sebut inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku mengetahui, kau tidak tahu. Selesai. Kau diam sudahlah, kau nak tahu. Kalau kita yang kau banyak tanya begitu ini, pandailah aku buat. Pandai sudah kan. Allah Ta'ala berkata, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku mengetahui dan engkau tidak mengetahui. Dua, maknanya Allah Ta'ala maha mengetahui. Kemudian sifat kelemahan manusia, la ta'lamun, kamu tidak tahu. Selesai. Tidak hanya Allah Ta'ala, aku tahu. Mungkin sebut makhluk pun tahu juga, tapi Allah Ta'ala kasih jelas lagi, aku mengetahui dan kamu tidak mengetahui. Dan bagaimana malaikat seolah-olah mengetahui tentang perkara yang akan berlaku, iaitu penumpahan darahnya dengan melakukan kerosakannya di atas muka bumi ini, sedangkan perkara itu adalah perkara gaib, mana belum lagi berlaku di muka bumi ini. Jadi macam mana manusia ni kalau Allah Ta'ala ciptakan dan hantar ke bumi untuk jadi makhluk, astagfirullahaladzim, jadi khalifah, macam mana? Kan? Sebab seolah-olah bayangannya malaikat tanya begitu, seolahnya kita panggil politik hidup lah. Kita jangan bayang pula Superman. Datang hantar ke bumi, nak bayar kita Superman ke bumi. Kayak itu. Sedangkan perkara ini yang belum berlaku adalah gaib. Ahli tafsir menyatakan bahawa mereka mengetahuinya dengan perkhabaran daripada Allah Subhanahu wa taala ataupun daripada yang tercatat di Lauh Mahfuz, dan ataupun malaikat mengetahui tahu hakikat diri mereka, iaitu hanya golongan malaikat sahaja yang maksum. Sebab ni ialah manusia belum ada lagi. Hanya tahu kami je, kami tahu, kami tidak buat apa-apa, maknanya tidak melakukan kesalahan. Jadi malaikat tahu, malaikat hanyalah malaikat sahaja, satu-satunya makhluk yang maksum pada masa itu. Jadi itu yang tanya tu. Jadi kalau ada yang lain, maksudnya mungkin akan melakukan apa yang disebut kerosakan dan menumpahkan darah. Dan segala makhluk yang lain tidak seperti
selain daripada malaikat tidaklah seperti sifat malaikat. Malaikat ialah tidak ada hawa nafsu. Maksudnya apabila tidak ada hawa nafsu, bayangkan tiada apa mau fikir, tiada hawa nafsu. Kita tengok tubuh kayu itulah. Kita tengok dia. Tengok apa? Tiada apa. Tubuh kayu tiada hawa nafsu, tiada apa, tidak hidup. Itu contohlah. Yang mana dan mereka juga ada menyebut tentang kejahatan. Mereka menyebut bagaimana mereka mengetahui bagaimana sebelum ini bumi didiami oleh golongan jin, dan bagaimana mereka melakukan kerosakan sebelum ada malaikat ini. Jin ini sebab iblis, syaitan itu daripada jin juga, daripada golongan jin. Dia kelompok besar kan, begitu, di bawah kategori jin. Macam manusia ni, tapi kalau kita tengok dalam ilmu mantik, manusia dipanggil, saya ingat lagi, terkejut juga masuk dalam belajar tu, disebut hayawan natik. Hayawan lah, natik ni yang boleh bercakap. Itu dalam istilah ilmu mantik. Buat bahasa juga. Dan ataupun mereka juga mengetahui tentang tabiat kejadian makhluk yang lain, ada yang baik dan ada yang buruk. Sebab mereka tahu hanyalah malaikat sahaja yang tidak melakukan perkara buruk. Lalu Allah Subhanahu wa taala pun menyatakan, dan mereka menyatakan bahawa kalau demikian, kamilah yang lebih layak untuk diberikan jadi penguasa, khalifah, istiqlal. Kerana apa? Kerana kami ini sentiasa memujimu, menyucikanmu, mentaatimu. Maksudnya nak bimbang sudah, kompon sudah kami ini. Jadi jangan seorang lain lah. Sebab malaikat tahu bahawa Allah Ta'ala ingin jadikan makhluk khalifah, pemerintah di atas muka bumi ini adalah tujuannya untuk melaksanakan perintah Allah Ta'ala. Itu tujuan dia. Bukan suka-suka, bukan macam hidup macam sapi, hiduplah mati habis begitu. Tidak. Sebab kita tahu kan tujuan kita ini, sebab bagaimana kita ni manusia, Allah Ta'ala ciptakan untuk jadi beribadat pada Allah Ta'ala. Dan dalam masa yang sama, ada di kalangan kita yang Allah Ta'ala akan angkat dia sebagai khalifah, pentadbir alam ini, pentadbir dunia ini mengikut kehendak Allah Ta'ala. Mana mungkin Allah Ta'ala jadikan dunia ini dan dibiarkan manusia suka-suka buat begitu, tanpa ada satu undang-undang khusus daripada Allah Ta'ala. Macam kita lah, hidup di dunia ni, buat satu perkara, ada undang-undang yang mesti kita, kalau kita kerja, kita pos sekalipun, buat syarikat. Apa jenis syarikat ke? Progrek ke? Panda. Panda pun ke? Sebab sekarang ada begitu lah. Buat company begitu, mesti kita ada satu undang-undang, dan pekerja kita mestilah ikut kita punya undang-undang yang kita buat tu. Sebab kita yang buat. Begitu jugalah Allah Subhanahu wa taala ciptakan bumi ini, dan sudah tentulah dia mahukan bumi ini ditadbir mengikut hukum ataupun undang-undang daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu jelaslah. Jadi kalau sebut khalifah ni, kalau tidak ikut apa yang Allah Ta'ala kehendaki, memang dia tidak layak digelar sebagai khalifah. Macam contoh ulama lah. Ulama
disebut oleh ulama dalam Quran, innama yakhshallahu min ibadihi ulama, sesungguhnya yang takut kepada Allah Taala itu adalah golongan ulama. Dan ulama tersebut kalau dia itu banyak ilmu sekalipun tapi dia tidak takut bertakwa kepada Allah, tidak layak dipanggil ulama. Sebab ciri-ciri ulama ini mestilah dia itu takut kepada Allah. Jadi mereka merasakan bahawa kamilah yang layak dan patut untuk diberikan kuasa pemerintahan di atas muka bumi ini. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjawab, inni a'lamu ma la ta'lamun. Kami mengetahui apa yang kamu tidak ketahui. Aku mengetahui apa yang baik, maslahah, kebaikan daripada istikhlaf. Istikhlaf ni Allah Ta'ala jadikan pemerintah yang mana kamu tidak ketahui hakikat di sebaliknya. Sebab ini adalah berkait dengan perkara gaib. Tidak adalah perkara gaib melainkan hanyalah Allah Ta'ala yang mengetahui. Walaupun malaikat sekalipun, walaupun malaikat yang hampir dengan Allah Subhanahu wa taala pun tidak mampu mengetahui apa yang gaib sebenarnya. Walaupun malaikat ini termasuk perkara gaib juga, tetapi ialah Allah Taala yang Maha mengetahui. Dan aku mengetahui bagaimana untuk mengatur urus dunia ini dan bagaimana untuk mengimarahkan bumi ini dan apa yang terbaik untuk mengimarahkan ataupun mentadbir dunia ini. Jadi ini adalah berkait dengan kekuasaan dan kebijaksanaan dan betapa luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah satu panduan yang Allah Taala tunjukkan kepada kita berkenaan walau hebat macam mana pun malaikat, dia itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala uji malaikat. Uji bukan kata hanya Allah Taala mengetahui, malaikat tidak mengetahui. Allah Taala uji pula. Yaitu apa dia? Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum. Dan Allah Taala mengajarkan Nabi Adam akan segala nama benda-benda dan gunanya. Dan kemudian ditunjukkan kepada malaikat. Thumma 'aradahum 'alal malaikah. Allah Taala ajar Nabi Adam segala benda. Kita selalu merasakan bahawa benda yang orang yang kita tidak nampak masuk malaikat jin dengan hebat. Dia tahu. Kita nampak. Kalau tengok ni nampak dinding sajalah. Malaikat kali boleh tembus lagi sampai belakang. X-ray, ada X-ray. Kita terbatas. Namun kebatasan manusia ni yang lemah tidak menjadikan manusia ni maknanya akan sentiasa lemah dan malaikat akan sentiasa lebih daripada manusia. Tidak juga. Macam contoh dalam ayat ini, bagaimana Allah Ta'ala mendatangkan satu persoalan kepada malaikat, iaitu Ambi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Terangkanlah kepadaku nama benda-benda ini semuanya jika kamu golongan yang benar. Kalau ikut mana hebat banding manusia, malaikat dan Nabi Adam. Malaikat jangan tanyalah hidup berapa lama sudah. Kita pun tidak tahu juga tarikh lahir malaikat ni kan. Bandingkan kita ni adalah tarikh lahirnya bila-bila pun. Jadi mau kita banding dengan malaikat tidak. Apa yang mau kita banding sebenarnya dengan malaikat ni? Dengan kehebatannya, dengan umurnya, dengan ilmunya, dengan ketaatannya, Masya Allah, memang tidak boleh banding lah. Tak payahlah mau banding-banding. Buang masa dan nak berapa sihat kalau bila mau banding. Jadi Allah Ta'ala datangkan satu cabaran kepada malaikat, iaitu bagaimana Allah Ta'ala
ajar Adam semua jenis al-asya', nama bagi benda-benda. Al-asya' ni benda-benda yang ada di bumi ini, apa saja. Allah Ta'ala ajar Nabi Adam. Jadi jangan tanya kepada saya, sakit teruk juga Nabi Adam mau belajar banyak begitu. Banyak begitu. Jangan fikir begitu. Sebab ini kerja Allah Ta'ala. Sebab jangan heran, antara ada setengah-setengah manusia yang Allah Ta'ala bagi kepada dia ilmu laduni. Pernah dengar kan? Ilmu laduni ni ilmu yang tidak belajar di kelas, tidak. Tapi seolah-olah Allah buka hijab. Macam masuk tu kita, seolah macam kita kalau komputer ni download masuk boleh hurai. Ilmu laduni yang Allah Ta'ala berikan kepada hamba-hambanya yang soleh. Belajar sikit tapi dapat sikit. Dia sama belajar dengan kita ya, sama ya. Lebih lagi kita, tapi macam mana dia boleh jadi hebat, ilmu banyak. Sebab antaranya ilmu laduni. Hanya Allah Ta'ala berikan kepada orang-orang soleh yang hampir dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi Nabi Adam alaihissalam, Allah Ta'ala ajar kepada dia segalanya, tumbuh-tumbuhan, pokok kayu, batu bata, hayawan, apa sahaja yang ada di dalam dunia ini, Allah Ta'ala ajar kepada Adam. Itulah yang sebut lamalah. Jika kita ambil belajar tingkatan 1 sampai darjah 6, tingkatan 1, lama. Itu pun berterabur lagi banyak benda yang tidak tahu dan banyak lupa. Jadi ini kerja Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebagai satu kemuliaan kepada Nabi Adam. Kemudian semua perkara tersebut sebagaimana Allah Ta'ala sebut, aradahum 'alal malaikah, ditunjukkannya kepada malaikat, kasih sayang kepada malaikat. Dan Allah Ta'ala tanya, ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin, terangkan kepadaku nama benda-benda ini jika kamu adalah golongan yang benar. Ini satu cabaran kepada malaikat, tetapi sebenarnya bukan untuk merendahkan kedudukan malaikat, tidak. Mau menunjukkan kepada Allah Ta'ala mampu melakukan apa sahaja yang dikehendaki. Hatta kalau kita tengok dari segi zahirnya, kalahlah malaikat kepada Nabi Adam dari segi itu, maklumat ilmu yang Allah Ta'ala kurniakan. Tetapi ini kerja Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lalu malaikat pun berkata, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ayat ini selalu juga kita dengar. Selalu, iaitu apa dia? Ya Allah, wahai Maha suci Engkau ya Allah, kami tidak mempunyai pengetahuan selain dari apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkau jugalah yang Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Ini satu ayat yang patut balik-balik kita baca. Dan lagi bagus kalau kita tahu makna. Sebab tanda bukti ataupun beradabnya kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, rendah dirinya kita kepada makhluk-makhluk yang lain. Sebab apa? Kami tidak mempunyai pengetahuan selain daripada apa yang Engkau ajar. Ilmu yang kita dapat adalah daripada Allah Ta'ala. Macam kita belajar dululah. Semua saya rasa semua pernah belajar dulu. Ada ketikanya dalam satu hari senang saja kita faham. Masuk itu ada je hari-harinya dungu. Bebal, tidak tahu apa masalah. Kenapa susah sangatnya? Boleh. Semua sudah belajar kan. Dan tahulah kalau tentu aku masuk hari-hari kan. Jadi 11 plus apa? P1 kan? P1 plus kan? Budak sekolah agama kan. Tapi tahniahlah Ketingau, ada pelajar STPM terbaik di Sabah. Dia 10 terbaik di Malaysia. Pelajar STPM.
Dan kita bangga jugalah sebab dia tu sebagai sekolah agama. Itu dah baru. Ada seorang. Dulu dia bekas belajar di SMKA, kemudian dia pergi ke macam Bukit Padang begitulah. Sekolah Bukit Padang. Jadi kalau sebut hospital pula. Dan kalau tuan-tuan tengok, muslimat tengok dalam ranking, kalau kita tengok share-share tu kan, biasa sekolah-sekolah terbaik, kebanyakan kita tengok hampir 9 separuh tu mungkin banyak, tapi top 10 banyak, topnya sekolah agama banyak. Ceritanya ini sebab apabila kita dekat dengan Allah Ta'ala, kita usaha dan kita berdoa, insya-Allah Allah Ta'ala akan bantu. Saya ingin berkongsilah kepada muslim-muslimat sekalian supaya kita tidak berasa kalau ambil subjek, anak-anak kita ambil subjek agama akan jadi mundur subjek lain. Macam kami dulu belajar di sekolah Sultan Zainal Abidin di Terengganu. Dan di sana ada satu aliran selepas SPM, SRP atau sekarang PMR. Sekarang PT3 lah. PMR. Tuan-tuan dengan LCE kan? LCE kan tu? SRP. Oh ya. Kira mudah lagi lah ni. Lepas SRP kita akan berpecah. Ada masuk kelas sains, ada masuk kelas perdagangan, ekonomi. Kemudian di sana ada satu aliran dipanggil aliran Sanawi. Aliran Sanawi ni aliran Arab lah, aliran agama, pure agama. Tapi ini sekolah agama lah. Aliran sains pun masuk, tapi ada agama juga. Cuma aliran Sanawi ni dia terus tidak ada sudah belajar sains ke sastra. Jadi kami ini saya masuk Sanawi dan kami ini terpaksa kalau akan ambil SPM dan dalam masa yang sama terpaksa belajar lokali dua tu sebab fokus pada subjek kami je lah agama ni. Kemudian ambil lagi sains, ambil lagi SPM. Tapi kebanyakan kebiasaannya antara best studentnya daripada Sanawi. Bukan saya lah. Saya cuba makan saja. Begini je lah. Tapi banyak biasa. Sampai cikgu-cikgu heran. Dia bilang Sanawi subjek banyak tapi boleh skor. Tapi dalam kelas basic. Ya nak marah. Saya jaga apa kan. Saya tidaklah. Dia cuba makan ya. Tapi kita tahu bahawa bergantungan kita adalah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang ada, Allah yang daripada Allah lah segala-galanya. Itu yang kita mahu pegang betul-betul tu. Sebab tu yang dulu selalu belajar STPM ke SPM yang antara student Malaysia, antara yang disebut macam baru ni lah, bangun malam, puasa tidak tinggal. Itu kekuatan ada di situ. Bahkan yang baru ni saya lupa STPM ke SPM. Dia kata mana pegang betul-betul agama ni. Mana dengan agama tu insya-Allah dia yakin apabila demikian Allah Ta'ala akan bantu. Oh hebat. Kalau Ustaz Bos cakap dia tu maksudnya satu tazkirah yang baik. Kemudian dan akhir sekali Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wahai Adam, qala ya Adam anbihum bi asma'ihim. Apabila malaikat surrender akun di atas sebut kejahilan kan? Jahilah, tidak tahu jahilah. Berbanding dengan Nabi Adam yang Allah Ta'ala berikan kemudahan kepada dia dengan diberikan ilmu yang banyak dalam masa yang kita sebut sekejap. Dan lalu Allah Subhanahu Wa Ta'ala perintahkan kepada Nabi Adam, ajarlah kepada mereka akan nama-nama demikian. Kemudian apabila setelah Nabi Adam menerangkan nama-nama benda itu kepada mereka, Allah Ta'ala berfirman, qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardh. Bukankah aku telah mengatakan kepada kamu bahawa aku mengetahui segala rasa langit dan bumi. Ini Allah Ta'ala ingin
tekankan lagi, bagi ingat lagi, tunjuk lagi, iaitu Allah Ta'ala mengetahui a'lamu ghaibas samawati wal ard, mengetahui yang ghaib di bumi, di langit dan di bumi. Baik, Allah Ta'ala tunjuk. Kalau sebut zahir di bumi dan di langit, biasalah. Allah Ta'ala terus sebut, maknanya yang ghaib pun Allah Ta'ala mengetahui, maka apatah lagi yang jelas terang-terang. Jadi sebab tu kita kalau manusia sekalipun, kalau kita dengar soalan tu, kita kagum sangat kalau dia tahu boleh baca yang tidak nampak. Oh, hebat sangat kita rasa. Maknanya kalau mana kita bagi kita bilang yang dalam poket pun dia tahu, apatah lagi yang terang-terang kan. Maknanya dalam ayat ini begitulah perumpamaan yang mudahnya supaya kita faham. Allah Ta'ala mengetahui segala yang ada, dan Allah Ta'ala sebut samawat, langit. Jamak ni kalau bahasa Inggeris sebut apa tu? Singular, plural kan? Yang banyak, plural kan? Saya kena sempat pun. Saya kena semua cukup pakai saja. Lulus begitu je. Jadi samawat iaitu 7 lapis langit. Semua Allah Ta'ala mengetahui, dan Allah Ta'ala juga menyebut, aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan. Jadi cara kesimpulannya iaitu kerja Allah Subhanahu Wa Ta'ala, perancangan Allah Ta'ala adalah untuk menjadikan makhluk manusia untuk dijadikan khalifah, dan Allah Ta'ala telah sebut secara jelas, iaitu Allah Ta'ala ingin jadikan Adam sebagai khalifah di atas muka bumi ini. Dan bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dapat ajar Nabi Adam alaihi salam, yang mana Adam ini kalau dibandingkan dengan malaikat, jauhlah senior malaikat lagi daripada Nabi Adam alaihi salam. Namun demikian tidaklah menjanjikan bahawa apabila malaikat ini sudah dijadikan lebih awal daripada manusia, tidaklah malaikat kita kata lebih segala-galanya, tidak. Sebab apabila Allah Subhanahu Wa Ta'ala ingin angkat darjat seseorang, sebagai contoh Nabi Adam ini, Allah Ta'ala ajar kepada dia, yang mana malaikat pun sebenarnya kita sebut sebagai Allah lah dari segi itu. Dan bagaimana malaikat Nabi, para rasul sendiri pun dari segi kemuliaannya adalah lebih daripada malaikat sendiri. Jadi saya rasa sekadar itulah dahulu. Mudah-mudahan ada kebaikan dan manfaat untuk diri saya, dan insya-Allah kita sambung lagi. Sebenarnya masih ada lagi sedikit tentang perbahasan khalifah ini. Siapa dia khalifah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala di dalam ayat ini? Masih ada lagi, dan insya-Allah kita akan bahaskan. Kita tengok perbahasannya pada minggu-minggu akan datang, insya-Allah. Jadi saya rasa pada itulah dahulu. Mudah-mudahan kebaikan dan manfaat bagi saya dan tuan-tuan semua sekalian. Apa yang baik datang dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kekurangan kelemahan datang daripada diri saya. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.